Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita terkini berkenaan dengan Rafizi Ramli selepas beliau dikabarkan dan disahkan telah pun mengalami serangan jantung. Baru saja diterima, keadaan Rafizi stabil, kata Dr. Zaliha. Daripada hmetro.com.my. Berita penuh. Ipoh Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa memaklumkan Menteri Ekonomi Rafizi Ramli yang mengalami serangan jantung kini dalam keadaan stabil. Mengesahkan bahawa Rafizi dirawat di Pusat Perubatan Universiti Malaysia PPUM, Dr. Zaliha meminta rakyat Malaysia mendoakan kesejahteraan ahli Parlimen Pandan itu. Katanya, Alhamdulillah, saya dapat berita kemarin beliau semakin sihat. Kita harap dalam masa terdekat beliau kembali bertugas. Doakan yang baik-baik. Katanya ketika ditanya media mengenai keadaan terkini Rafizi. Beliau berkata demikian pada satu sidang media selepas menyempurnakan sesi pertama Istiadat Convocation Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia ILKKM Zon Semenanjung di ILKKM Sultan Azlan Shah di sini hari ini. Difahamkan Rafizi dimasukkan ke pusat perubatan itu selepas beliau mengalami serangan jantung pada awal minggu ini. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysia aku, kita jaga kita. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Nampaknya Hadi Awang yang cuba untuk tiba-tiba nak jadi hero, kali ini kena bidas teruk. Hadi Awang kena bidas teruk, kena sekolah teruk dan kena perli teruk. Hadi Awang yang cuba-cuba untuk bawa isu Palestin dan Israel akhirnya dibidas oleh Menteri Komunikasi dan Multimedia iaitu Fahmi, di mana diterbitkan di astroawani.com bertajuk Palestin. Fahmi bidas Hadi Awang tidak guna peluang sebagai ahli parlimen. Betul juga. Di mana Hadi Awang punya kuasa ketika dia jadi ahli parlimen? Ketika dia jadi ahli parlimen, pakailah kuasa itu. Dan paling penting, ketika dia jadi duta bertaraf menteri, dulu apa yang Hadi Awang buat? Adakah dia bersungguh-sungguh mati-matian untuk membawa isu yang penting ini? Kenapa sekarang baru nak cuba-cuba untuk jadi hero? Jurucakap Kerajaan Perpaduan iaitu Fahmi Fadzil yang juga merangkap Menteri Komunikasi dan Multimedia membidas tindakan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang yang menyifatkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kononnya tidak cukup kuat dalam memperjuangkan isu Palestin. Kenapa dulu waktu Kerajaan Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin, apa yang diorang buat? Adakah mereka buat seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim buat? Apalagi yang mereka nak daripada Anwar? Perdana Menteri sudah pun meluluskan, sudah pun viral bahawa adanya bantuan kemanusiaan 100 juta ringgit. Apalagi yang mereka mau? Dulu waktu Muhyiddin Perdana Menteri dan Hadi Awang jadi menteri, jadi duta Timur Tengah bertaraf menteri, apa yang dia buat? Dia ada tak buat benda tu?
Fahmi yang juga adalah Menteri Komunikasi dan Digital berkata Abdul Hadi Awang yang juga adalah ahli parlimen Marang boleh saja menyoal Perdana Menteri di parlimen jika terdapat sebarang isu. Namun beliau bukan saja tidak berbuat demikian, malah tidak hadir ke Dewan Rakyat. Aduh, bukan saja beliau tidak menyuarakan perkara itu di Dewan Rakyat, malah tak hadir pula. Aduh, memang famous betul lah Hadi Awang ini sekarang. Kemudian Menteri itu membongkarkan bahawa dari 9 hari bulan lagi sehingga 19 Oktober lagi, Abdul Hadi Awang Abdul Hadi Awang hadir 1 hari saja, iaitu pada 16 Oktober, iaitu hari yang sama Perdana Menteri buat kenyataan mengenai isu Palestin. Jadi peluang untuk lawan ada, kata Fahmi Fadzil. Tapi Abdul Hadi Awang ada Abdul Hadi Awang kritik atau lawan kenyataan Perdana Menteri? Katanya langsung tak, kata Fahmi menerusi catatan di akaun X beliau. Di Twitter itu, sekarang dah jadi X. Fahmi mengulas mengenai kenyataan Abdul Hadi Awang dalam satu sidang media sempena Muktamar Tahunan PAS di Shah Alam, yang mana beliau berkata ketika ditanya mengenai pendirian Anwar terhadap penindasan rejim Israel terhadap penduduk Palestin di Gaza. Menerusi catatan itu, Fahmi turut berkongsi Hansard Parlimen bertarikh 16 Oktober ketika Anwar membuat kenyataan mengenai isu Palestin pada 11.37 pagi. Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin berucap selepas itu, malah siap ucap tahniah kepada Perdana Menteri atas pendirian kerajaan dalam isu Palestin. Tiba-tiba saja Hadi Awang mencela, tapi daripada 136 patah perkataan yang dia ucap, tak sepatah pun dia balas sanggah, tegur atau kritik kenyataan Perdana Menteri yang kononnya tak cukup kuat. Kenapa? Takutkah nak berhujah? Jadi kenapa dia tak terus sebut bila ada peluang dalam Dewan? Ini ke adab seorang alim pendakwah? Jelas Abdul Hadi Awang ni seorang yang penuh hasad dengki, kata menteri itu. Jawab, jangan tak jawab. Balas, jangan tak jawab. Jangan diam-diam. Pada 16 Oktober lalu, Perdana Menteri berkata sebarang tindakan untuk menghantar tentera Malaysia ke Palestin, termasuk bagi menjalankan misi pendamai atau keamanan atau koridor kemanusiaan, perlu disepakati oleh negara-negara jiran terlebih dahulu. Pada sesi penerangan berhubung perkembangan terkini krisis Palestin Israel di Dewan Rakyat, Anwar berkata jika perkara itu tidak dilaksanakan, ia akan menyebabkan pesawat negara tidak boleh mendarat bagi misi kemanusiaan. Ketika membentangkan belanjawan 2024 pada 13 Oktober lalu, Anwar yang juga Menteri Keuangan mengumumkan bahawa Malaysia akan melancarkan tabung kemanusiaan bagi menampung serta membantu warga Palestin dengan dana 10 juta ringgit Malaysia. 10 juta, bukan 100 juta. Minta maaf tuan-tuan dan puan, bukan 100 juta, 10 juta. Tapi at least adalah. Soalannya mudah. Dulu waktu kerajaan perpaduan, ada tak benda ni kena buat? Ada tak benda ni dibuat oleh kerajaan perpaduan, Perikatan Nasional sebelum ini? Bukan kerajaan perpaduan, Kerajaan Perikatan Nasional. Dan soalan yang paling cepu mas, waktu Hadi Awang jadi duta ke Timur Tengah bertaraf menteri, apa yang dia sudah buat untuk isu ini? Apa yang dia sudah buat? Apa tindakan dia? Apa dia punya sumbangan kepada isu ini? Sekarang dah jadi pembangkang, dah tak ada kuasa, tiba-tiba saja muncul konon-konon Anwar Ibrahim tak cukup kuat. Lepas tu apa lagi?
Bila ada perbahasan di Dewan Rakyat, dia tidak datang pula. Dia tidak datang. Dan bila dia datang, dia diam-diam pula. Dia diam-diam, tidak pun cakap apa-apa. Tidak pun cakap apa-apa. Malah tidak ada kritikan kah, bantahan kah, bangkangan kah, tiada. Jadi itu persoalannya cukup besar, cukup mengejutkan. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye.